Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan dilimpahkan kepada kita kurnianya dapat kita pada malam Jumaat yang mulia ini meneruskan pengajian kita dalam membaca kitab Al-Hikam yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibn Ata'illah Iskandari rahimahullah ta'ala. Ya, pengajian ini pada setiap malam Jumaat lepas Isyak diadakan di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, menyambung kita dalam kitab Al-Hikam. Siapa yang ada kitab yang lama ni, ya, muka surat yang ke-100, ya, muka surat yang ke-56, ya, yang ke-56. Mungkin mereka yang tidak memegang kitab yang lama tapi pakai kitab baru, mungkin belum sampai muka surat 56 pada kalam ataupun pada kalam hikmah yang ke-42. Kalam hikmah 42 dengan bertajuk tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan. Tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita terakhir kita telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terhijab. Bagaimana dia nak terhijab? Dialah Tuhan yang menjadikan segalanya. Siapa pula yang lebih berkuasa menghijabkan, menutupkan Allah daripada makhluknya? Tapi yang sebenarnya terhijab ialah kitalah makhluk yang terhijab. Ibarat kata matahari di tengah hari yang panas, tak ada apa yang melindunginya daripada dilihat oleh sesiapa. Tapi kenapa kita tak melihatnya? Karena kita mata yang buta, kerana mata kita sakit. Jadi sebab tu kita tak nampak matahari. Jadi bukanlah kerana matahari itu tertutup, tapi kerana diri kita lah yang sakit. Itulah ibaratnya, bukanlah Allah Ta'ala tu yang tertutup. Allah Ta'ala tu sentiasa ada, bahkan dialah yang maha ada. Sebelum ada segala, dialah yang ada. Bahkan wujudnya ialah wujud hakiki, wujudnya sebenarnya. Dialah yang menjadikan segala-galanya. Mana siapakah pula yang berkuasa untuk nak menutup Allah? Tapi yang sebenarnya kitalah yang tertutup. Tertutupnya kenapa kita tertutup? Kerana mempunyai kita adalah sifat-sifat yang tercela, yang menutupkan hati kita, mata hati kita daripada sifat-sifat yang jelek, daripada sifat-sifat yang jahat, dan daripada dosa-dosa yang telah menebal. Ibarat kata orang yang dah sakit mata, dia tak nampak cahaya. Ibarat orang yang dah buta, dia tak nampaklah cahaya. Begitulah Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayatnya, man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia, maka dia akan lebih lagi buta di akhirat dan akan sesatlah jalan dia. Jadi buta di dunia bukan buta mata zahir, tapi buta mata hati. Mata hati ni buta kenapa? Kerana diselaputi dengan sifat-sifat yang jelek, akhlak yang buruk dan sifat-sifat kesyaitanan. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Ibn Ata'illah Iskandari rahimahullah ta'ala nak menerangkan dan nak menunjukkan kepada kita jalan
bagaimana hendak melepaskan kita daripada penyakit mata hati yang buta untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan kalam hikmah yang berikutnya, iaitulah tinggalkan segala sifatnya menyalahi kehambaan. Itulah jalannya. Dan begitulah sama-sama kita mulakan pembacaan kita dengan kita hadirkan suratul Fatihah kepada al-imam kita, iaitu Imam Ibn Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala, dan juga penterjemah kitab ini Ustaz Salim Bahrasi. Semoga kedua-dua mereka itu Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan melimpahkan rahmat pada roh mereka, dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka berkata Al-Imam Ibn Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Katanya, tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan. Jadi kalau seorang hamba yang nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, nak celikkan mata hati yang buta itu, nak lepaskan dia daripada terhijab daripada Allah, tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan. Apa tu hamba? Hamba tu hamba kepada Allah. Hamba tu ialah bersifat rendah diri, tawaduk. Hamba tu ialah sifatnya taat dan patuh. Hamba tu ialah sifatnya tidak mengingkari perintah. Hamba tu ialah sifatnya tu menurut apa yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Itulah namanya hamba. Tapi kalau sekiranya kita dalam kehidupan dunia ini, dengan perasaan nafsu, syahwat kita dan keinginan kita yang menyalahi akan sifat perhambaan itu, tinggalkan dia, jangan dituruti. Maka itulah dia Al-Imam Ibn Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala berkata dalam kalam hikmah yang ke-42. Katanya, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna li nida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Artinya, keluarkanlah diri kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yang ini sifatnya jelek dan sifatnya rendah. Ialah semua iaitu semua sifat yang menyalahi sifat kehambaan. Sifat yang kemanusiaan yang mana yang kita nak keluarkan diri kita? Sifat-sifat yang menyalahi sifat kehambaan. Sifat hamba taat, ikut perintah, ikut takut dan senantiasa menjalani perintahnya dan tidak melanggar larangannya. Supaya apa? Supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah. Jadi bila Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ya Rabbi, ya Tuhan, apa dia? Kita dah bersiap sedia dah untuk menerima panggilan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia tuan-tuan. Itu cakapan Imam Ibn Athaillah ni cukup ringkas tapi padat. Apa dia? Tinggalkan sifat kehambaan yang menyalahi, tinggalkan sifat kemanusiaan yang menyalahi akan sifat kehambaan. Maka diterangkan dengan komentar di sini, sifat-sifat manusia yang berhubung dengan faham agama, iaitu dari segi kefahaman agama kita lah. Sifat manusia dari segi sains, darah daging kita. Tapi dari segi keagamaan ialah terbagi kepada dua. Kita ada sifat zahir yang dilakukan oleh anggota jasmani, dan kita ada sifat batin yang berlaku dalam hati rohani. Jadi kita ni ada dua tuan-tuan. Macam sekarang kita nampak badan kita, tubuh badan kita, akhlak kita, percakapan kita, tindak tanduk kita, ini semua namanya zahir. Ya, bersangkut paut dengan anggota jasmani kita. Tapi yang dalam hati, sifat riak, megah, ujub, sum'ah, subuh, takbur, hasad, dengki, semua tu, itu adalah sifat kerohanian yang tak nampak dengan mata. Tapi itu lebih lagi bahaya daripada yang zahir. Dan batin, iaitu berlaku dalam hati, iaitu dan rohani. Jadi itulah kita ada dua. Kita ada dua, kita katakan unsur jasmani dan unsur rohani. Dan dengan itu kita kena lihat dan perhatikan
kedua-dua unsur jasmani dan rohani itu tidaklah dia tu melakukan perkara-perkara yang menyalahi sifat kehambaan. Sedang yang berhubungan dengan anggota zahir iaitu jasmani terbagi pada dua. Yang jasmani kita ni pun ada dua sifat. Sifat yang pertama yang sesuai dengan perintah bernama taat. Jadi taat zahir. Itu taat pada zahir. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji dan amal-amal taat yang baik, itu namanya taat. Dan yang menyalahi perintah Allah itu namanya maksiat. Na'udzubillah minum arak, berjudi dan begitulah perbuatan-perbuatan yang tak dibenarkan Allah. Itu namanya maksiat. Jadi maksiat zahir. Taat zahir dan maksiat zahir berlaku pada jasmani kita yang kita nampak dengan mata kepala kita. Demikian pula yang berhubungan dengan hati terbagi kepada dua. Dalam rohani kita pun ada dua juga. Ada dua sifat. Sifat yang pertama iaitu yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bernama iman dan ilmu. Maknanya kita ni orang beriman. Ikut perintah Allah, taat pada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, adanya malaikat, yakin pada apa yang disampaikan oleh Rasul Allah, yakin apa yang dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci. Itu namanya iman dan ilmu, pengetahuan kita tentang agama. Itulah namanya taat pada batin. Dan yang berlawanan dengan hakikat kebenaran, iaitu berlawan dengan sebenarnya hakikat iman, iaitu apa? Riak, ujub, megah, sombong, takbur. Itu mana maksiat batin. Jadi keringkasannya tuan-tuan, kita ni ada taat zahir, taat batin. Ada maksiat zahir, maksiat batin. Jadi kadang-kadang kita ni duk sangka kita dah baik dah. Sembahyang tak tinggal, bagus, taat zahir. Ibadat tak tinggal. Tapi dalam batin kita ada riak, ada ujub, ada megah. Jadi maksiat juga ni. Walaupun zahirnya tu baik, tapi dalam hatinya tu masih lagi dengan dosa, masih lagi namanya dia tu ahli maksiat. Na'udzubillah. Manakala pula orang yang membuatkan kita maksiat zahir. Dan kalau dah maksiat zahir, maksiat batin pun tak akan tertinggal. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi bila kita mengatakan kita mengerjakan taat, kita kena menyempurnakan kedua-dua taat. Taat zahir dan taat batin. Maknanya zahir kita ikut perintah Allah, ikut syariat, apa yang disuruh kita buat, apa yang dilarang kita tinggalkan. Dan juga hati kita pun, rohani kita, jiwa kita pun ikhlas, jujur, amanah, taat pada Allah, tidak sifat munafik, berpura-pura, menunjuk-nunjuk, bermegah-megah, tidak. Nampak? Jadi dengan itu kita menyempurnakan sifat kehambaan, sifat kehambaan yang zahir dan sifat kehambaan yang batin. Barulah sempurna kita kehambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi begitulah dia. Sifat manusia ni Allah Ta'ala jadikan, semua kita manusia, Allah jadikan memang sifat kemanusiaan. Tapi kita kena cek, kita kena semak. Jangan kita rasa berpuas hati. Aku dah sembahyang, aku dah puasa. Nanti dulu. Ada tak hati kau pun taat pada Allah? Ada tak hati kau tu jujur pada Allah? Adakah megah sifat riak, megah sombong, takbur dalam hati kau tu nak kena buang? Sebab itulah sini Allah SWT sebutkan di dalam ayat Quran mengenai sifat-sifat manusia. Pada dasarnya manusia zahirnya tu memang ada sifat kejelekan, sifat kemanusiaan yang ikutkan hawa nafsu. Itulah Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiaskan bagi manusia untuk mereka merasa keinginan, untuk mereka merasakan nak mendapatkan, memuaskan nafsu syahwat mereka daripada dengan adanya wanita, iaitu wanita. Wal banin, dan anak-anak, dan wal qanatiril muqantarati, dan juga harta yang dikumpulkan yang berkoyan-koyan, minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda tonggangan. Kalau zaman dulu pakai kuda, zaman sekarang kenderaan lah. Wal an'ami wal harth,
dan kita katakan haiwan-haiwan ternakan dan juga tanam-tanaman, iaitu pekerjaan kita dan bisnes kita. Itulah manusia telah dihiaskan, telah dinampakkan keindahannya, kecantikannya dan keinginannya kepada wanita. Keinginan kepada wanita, nafsu syahwat kita, ya. Dan juga kepada anak-anak, nakkan anak, dah kahwin nak anak pula. Sayang-sayang pada anak sampai tak ingat hukum agama. Dan begitulah sayang pada harta, nak keluarkan sedekah, nak keluar zakat, tu rasa sayang, ya, kita pada harta kita. Dan demikianlah kita sayang kepada kenderaan kita. Cala sikit saja kita dah rasa marah. Siapa yang buat ni? Marah kita kalau kereta kita bercalah, orang ada gariskan. Dan demikianlah sayang kita pada pekerjaan kita dan kepada perniagaan kita. Zalika hayat mata'ul hayatid dunia. Itulah perhiasan hidup dunia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sifat-sifat ini yang asalnya memang ada pada manusia, hendaklah kita semak, kita cek. Ada tak kita membuatkan atau mengikuti sifat kemanusiaan itu menyalahi sifat kehambaan, keinginan kita pada wanita. Okey. Tapi ini bukan isteri kau. Ini bukan anak kau. Ini kenapa ni kau duduk sebelah-sebelah bermesra-mesra pula? Nampak? Itu kita sudah jadikan perkara menyalahi sifat kehambaan. Hamba tu hamba apa? Hamba Allah. Hamba Allah tu macam mana? Taat pada Allah. Tak boleh kita berdua-duaan lelaki perempuan yang bukan mahram. Tidak mereka berdua-duaan di tempatnya sunyi, melainkan yang ketiganya ialah syaitan. Jadi kita kena awas, jangan kita biarkan diri kita kerana nafsu kita, keinginan kita nak memuaskan keinginan nafsu kita, kita pun mengikutkannya. Sebab itulah pepatah Arab mengatakan, iaitu nafsu ni, nafsu yang jahat itu, dia lebih jahat daripada inna nafsa akhbath min sab'ina syaitanan. Sesungguhnya nafsu yang jahat tu lebih jahat, lebih keji daripada 70 syaitan. Masya Allah. Jadi yang menggoda kita ni sebenarnya asal-asalnya ialah nafsu kita. Kita tengok saja iblis yang dibuang dan dilaknat daripada syurga. Apakah, siapakah syaitan yang goda dia? Jawapan dia, nafsu dia. Mana ada syaitan lagi? Syaitan tu semua tu anak cucu dia lah si iblis. Mana ada syaitan yang goda dia? Dia bapa syaitan. Tapi kenapa dia boleh ikutkan hawa nafsu dia, tak mau sujud kepada Nabi Adam dengan bila diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Kerana nafsu dia yang tak mau sujud. Nafsu yang rasa diri itu lebih baik. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi oleh kerana nafsu dia tu sombong, takabur, maka dia pun tak mau turut perintah Allah. Dia pun dilaknat. Nampak tuan-tuan? Nafsu ni lebih jahat daripada 70 syaitan. Sebab tu disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, nafsu ni bila Allah Ta'ala jadikan dia saat pertama, Allah Ta'ala tanya pada dia, "Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Jawab dia, engkau lah, akulah. Wah, sombong betul dia, tak mau nak mengaku diri dia hamba. Kemudian Allah Ta'ala rendamkan dia dalam api neraka untuk beberapa tahun lama. Kemudian dikeluarkan daripada api neraka. "Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Engkau lah, akulah. Wah, masih lagi degil, keras dia tu. Kemudian Allah Ta'ala laparkan dia, kebulurkan dia. Bila dia lapar, dah kebulur dan longlai dah, badan pun dah tak larat dah. Barulah Allah Ta'ala tanya, "Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Barulah dia mengaku, "Engkau lah Tuhan, akulah hamba." Sebab tu lapar ni dia antara hikmahnya untuk menundukkan nafsu kita. Sebab itulah Nabi SAW apabila dia berpesan untuk kita berpuasa, Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai pemuda-pemuda, siapa yang mampu antara kamu untuk kahwin, kahwinlah. Jadi orang muda-muda ni suruh kahwin. Kenapa? Sebab nafsunya kuat. Jadi suruh kahwin. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang tak mampu nak kahwin, tak ada duit ustaz, kerja pun baru start kerja je, belum sempat kumpul lagi. Baiklah, maka fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, kerana puasa tu menjadi perisai bagi diri dia. Perisai dari apa? Perisai daripada mengikutkan hawa nafsu.
Dah puasa lah badan dah lembik, nafsu pun dah lembik lah. Sebab tu Nabi SAW suruh kita banyak berpuasa. Jadi dengan puasa itu dapat menghindarkan kita daripada terikut dengan hawa nafsu. Jadi itulah di antara caranya bagaimana kita nak mengalahkan hawa nafsu kita. Sebab tu orang yang bijak, orang yang merendahkan hawa nafsunya. Apa kata Nabi SAW? Al-Qayyis madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah mati dia. Kita nak mati dah ni, amal tak ada lagi ni, amalan kita masih compang-camping, mari bangun tahajud, mari kita baca Quran, mari kita banyakkan sedekah, siap-siap nak mati dah ni. Itulah orang yang bijak. Dan dia menundukkan hawa nafsunya. Menundukkan hawa nafsu yang mana? Yang bertentangan dengan hukum agama. Nafsu nak makan, makanlah. Nafsu nak berkahwin, kahwinlah. Tapi jangan kita makan berlebihan sampai menjadikan mudarat. Jangan kita makan tu tak kira halal haram, tak boleh. Macam tu juga kita nak berkahwin, jangan pula kita nak buat berpoya-poya bertempat-tempat yang sunyi dengan jantan dan betina, tempat-tempat yang tak ada orang. Itu datang syaitan pula. Itu kita kena jaga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang bijak, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Ini haram, tak boleh. Ini Allah tak suka ni, jangan. Dan orang yang bodoh, wal ahmaq, orang yang bodoh, manittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah tamanniyat. Orang yang mengikutkan hawa nafsu dia dan berangan-angan kepada Allah dengan berbagai-bagai angan-angan. Dia apa nafsu dia nak, dia buat. Nafsu dia nak kata, nak mari kita jalan dengan dia punya kawan dia yang perempuan yang bukan mahram dia. Tempat yang sunyi-sunyi, mari. Mari pergi parti, pergi disco, kita happy-happy lah, mari. Jadi ini orang yang bodoh. Kenapa? Dia ikutkan hawa nafsunya. Dan kemudian dia berangan-angan pada Allah. Angan-angan, ya Allah, nanti Allah ampunkan aku. Nanti Allah Ta'ala maafkan aku. Nanti Allah Ta'ala masuk aku dalam syurga. Dia dah buat yang salah, tapi berangan-angan yang baik-baik. Macam mana nak dapat? Sebab tu berkata syair, Tarjun naja walam tasluk masalikaha, inna safinata la tasjri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tak mengikuti jalannya. Bagaimana kapal nak berlayar di atas darat? Kapal nak berlayar mesti letak atas air, atas laut, barulah dia boleh berlayar. Jadi kalau tak atas darat, nak berlayar, tak berlayar. Macam itulah kita nak selamat, tapi kita tak ikut jalan selamat. Macam mana nak selamat? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi begitulah nafsu ni, dia membawa pada kejahatan. Sebab tu kita kalau lihat bagaimana nafsu ni telah menjerumuskan syaitan yang asalnya iblis, yang ahli ibadat. Iblis ibadat pada Allah lebih daripada 70,000 tahun. Kita 1,000 tahun pun tak ada. 100 tahun pun tak ada. Hebatnya iblis tu, tapi tertipu juga dia dengan nafsu dia. Apalagi kita ni, ibadat tak berapa tahun dan kita pun banyak kelemahan, kekurangan. Kita kena periksa, kena waspada daripada nafsu kita. Jangan kita rasa kita sudah okey, tapi nanti kita yang KO. Itu kita kena jaga tuan-tuan ya. Sifat-sifat yang jelek, yang rendah itu. Sifat-sifat yang mengikut hawa nafsu yang rendah itu. Yang zahir dan yang batin. Dia terbagi pada dua juga. Pertama, sifat-sifat rendah seperti hasad, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merompak dan gila pangkat, sangat cinta pada dunia dan tamak, rakus dan sebagainya. Ini semua sifat yang jelek. Tamak kita, dah Allah Ta'ala bagi rezeki, dah Allah bagi kita kekayaan, nak lagi macam orang sana pula, nak lagi macam orang tu. Itulah Allah Ta'ala, itulah Nabi kita mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min az-zahab, la yatamanna an yakuna lahu wadiyan ukhra." Kalaulah ada anak Adam tu satu lembah daripada emas, dia bercita-cita untuk dapatkan lagi satu lembah daripada emas yang lain. Duit dah banyak dah 1 juta. Oh tak apa, tambah lagi jadikan 2 juta. Dah 1 bilion. Oh tambahkan lagi jadi. Itulah sifat tamak tak habis manusia ni. Akhirnya yang penuh kat mulut dia apa? Tanah. Iaitu mati dia. Tak ada apa yang dia bawa. Semua wang juta-juta semua tinggal. Yang dia bawa hanya kain kapan saja. Dan amalan dia. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, tidaklah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya.
Sebab tu kita kena waspadalah pada nafsu kita. Jangan kita jadi pak turut ikutkan saja kehendak nafsu kita. Bila kehendak kita, nafsu kita menghendaki sesuatu, kita kena buatkan perhitungan. Ini Allah Ta'ala reda tak? Ini Allah Ta'ala suka tak? Ini Allah Ta'ala marah tak? Ini Allah Ta'ala larang tak? Ini haram ke halal? Jadi kita kena buat pertimbangan. Jangan terus kata, aku nak ni. Nanti dulu ikut tengok apa hukum agama. Kita hamba, tuan-tuan. Bila dah nama hamba, dia terikat dengan undang-undang Tuhan dia. Tuhan kita ialah Allah. Macam sekarang kita, ustaz macam ni susah lah Islam, macam ni tak boleh, itu tak boleh. Itulah Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara untuk orang yang beriman. Sebab orang beriman, dia tak bebas. Dia nak buat apa pun, dia kena buat ikut ukuran daripada syariat. Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Orang yang tak beriman, dunia ni syurga. Nak buat apa buat. Nak minum arak, nak berjudi, nak jantan betina, nak apa buat. Sebab syurga untuk dia. Tapi lama mana syurga untuk dia? 1000 tahun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Sewaktu dia sihat lah, umur dia 30 tahun, 40 tahun. Dah masuk 65, 70 tahun, dah badan pun dah tak kuat. Dah menggeletar dah. Lepas tu meninggal. Apa jadi? Dalam kubur saja, masuk je dalam kubur saja, terus dipatuk oleh ular, 90 ekor ular. 90 ekor ular itu dengan racun yang amat tajam, amat dahsyat. Dan dipatuknya orang yang tak beriman sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat pula dicampak dalam neraka. Dan duduklah dalam neraka selama-lama, tak ada no ending. Gambarkan betapa ruginya orang yang tak beriman itu. Kalaulah mereka tahu yang mereka akan disiksa macam tu, mereka pun nak masuk Islam. Kalau nak masuk Islam tu, nak kena bayar duit pun mereka sanggup bayar. 1 million pun mereka akan sanggup bayar. Kalau mereka tahu. Tapi iman ini kurniaan Allah. Siapa yang Allah bagi, dia lah yang dapat. Siapa Allah tak bagi, biar dia billionaire pun, Allah Ta'ala tak pilih dia. Jadi itulah, kita syukurlah pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah beri kami iman. Kau tetapkanlah iman kami sampai akhir umur kami ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari sifat-sifat buruk juga. Jadi, sifat kemanusiaan yang zahir yang kita dah sebutkan tadi. Ada sifat batin yang jelek, iaitu sifat batin yang kita dah sebut tadi, iaitu riya, ujub, megah, sombong, takbur, sifat rakus, tamak, haluba. Dan juga daripada sifat zahir yang buruk. Sifat zahir yang buruk, apa dia? Timbul cabang-cabang berupa permusuhan, kebencian. Jadi bermusuh-musuh, benci membenci, dan merendah terhadap orang kaya, merendah diri. Dengan orang kaya dia rendah diri, dia tunduk ikut patuh. Kenapa? Nak mengharapkan sesuatu daripada kurniaan pemberian orang kaya tu. Dan menghina orang miskin. Dia dengan orang miskin dia pandang rendah je, tak ada dia nak beri muka dengan orang miskin. Dan bermuka-muka, ini sifat orang munafik. Depan kita, baiknya cukup bagus, pasal dia tahu kita ada duit, dia tahu kita ada pangkat. Tapi bermuka-muka, bohong saja. Di belakang kita kata macam-macam. Dan sempit dada, orang yang tak boleh terima teguran. Orang kalau tegur sikit melenting dia, marah dia. Tak boleh, mesti dah orang tu nak kena ikut dia cakap. Kalau kita tak ikut cakap dia, kalau kita bangkang dia, dia marah. Ini sifat yang tak bagus ni. Ini sifat-sifat ni bukan kata kita orang yang na'udzubillah, orang yang tak beriman. Orang Islam pun ada sifat macam ni. Sampai pergi jauh lah kita dalam rumah tangga suami isteri. Bila isteri cakap, suami tak boleh nak terima. Kerana, aku raja, aku yang ketua rumah. Isteri tahu apa, kau tahu apa, kau bodoh, kau tak tahu apa. Nampak? Dia tak boleh terima teguran. Tapi kalau sekiranya kita pula sang isteri, suami pula menyuruh kita, kita akan menyampah, ini aja. Tarik muka, jeling mata kita. Tak boleh. Ini semua sifat-sifat kesyaitanan, sifat-sifat jahat yang pada zahir, pada anggota jasmani kita. Dan hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah. Iman dia tu dah tak tahu ke mana dah. Dia tak, ustaz, kalau kita asyik ikut hukum Allah saja, ini haram, ini haram, ini haram. Bila kita nak jadi kaya? Bila kita nak senang? Jadi kalau kita langgar perintah Allah, baru boleh kita jadi kaya, baru jadi senang. La ilaha illallah. Dah tak ada lagi iman dah. Walaupun namanya orang Islam, tetapi dah tak ada iman dah. Iman tu macam habuk di terbangan saja.
Dah tak ada lagi. Kalau ustaz kita kalau solat 5 waktu ni boleh jadi kaya ke? Boleh selamat ke daripada COVID ni? Ya Allah, sampai ke situ pula kata dia. Kenapa ni? Sebab dah tak ada iman. Kepercayaan dia kepada Allah dah tak ada dah. Takkan dengan salat saja kita boleh jadi kaya. Takkan dengan salat saja kita boleh jadi maju. Memanglah tidaklah sedemikian. Tapi makna ini perintah Allah wajib kita laksanakan. Allah dah janji siapa yang menjaga 5 waktu salat, Allah jamin dia punya rezeki dia. Tengok orang-orang yang miskin. Kadang-kadang miskin, kerjanya gaji rendah. Tapi cukup dia punya pendapatan untuk keluarganya yang sesuai dengan apa yang dia dapat. Tak ada hutang piutang. Tapi ada, Masya Allah, gaji besar. Rumah besar, kereta besar. Tapi hutang keliling pinggang. Mana pergi rezeki dia? Mana pergi? Tak ada berkat. Pasal semayang pun tak jaga. Semayang main kadak-kadak saja. Kadang tak semayang pun. Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dan anak cucu kami. Janganlah sampai jadi orang yang meninggalkan salat, ya Allah. Janganlah kami jadi pada hamba-hamba-Mu yang telah lupa kepada jaminan-Mu, ya Rahman. Berikanlah kami kekuatan iman. Kami percaya dengan sekalian janji-Mu, ya Allah. Tolonglah kami. Janganlah Kau tanggalkan iman kami setelah Kau beri kami iman, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, ya. Itulah sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk. Dan sifat kejam. Kejam tu maknanya tak ada sifat belas kasihan. Ya, dia nak melakukan sesuatu kejahatan ataupun nak membalas dendam kepada siapa yang dia musuh. Dia tak ada sifat belas kasihan pun. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita Islam, kita tidak boleh mengikutkan perasaan nafsu kita. Apabila Salahuddin Ayyubi mengambil kembali Baitul Maqdis daripada tangan orang-orang Crusaders, orang-orang yang telah merampas Baitul Maqdis daripada kaum muslimin, di mana mereka telah menjajah Baitul Maqdis dan Palestin seluruhnya selama lebih kurang 89 tahun. 89 tahun. Di waktu mereka masuk Baitul Maqdis, orang-orang Crusaders ini, mereka bunuh semua orang Islam yang dalam Baitul Maqdis. Tak kira orang tua, perempuan, anak, lelaki, perempuan, anak-anak, budak-budak, baby, semua dia bunuh. Sekira-kira sampai 70,000 orang Islam mati terbunuh. Waktu orang-orang Crusaders ini, orang-orang Eropah Barat yang masuk untuk menawan kota Baitul Maqdis. Apabila setelah 89 tahun, mereka menjajah, Allah Ta'ala kembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam di bawah pimpinan seorang panglima Islam yang masyhur, iaitu Salahuddin Ayyubi rahimahullah Ta'ala. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya. Salahuddin Ayyubi bila dia sudah menakluki kota Baitul Maqdis, maka bala tenteranya nak membunuh semua orang-orang Nasrani yang dalam Baitul Maqdis. Kerana nak membalas dendam atas perbuatan datuk nenek mereka yang telah membunuh umat Islam pada waktu mereka masuk Baitul Maqdis 89 tahun dahulu. Tapi kata Salahuddin Ayyubi, tidak, kita tak boleh bunuh mereka. Maka berkatalah tenteranya, kenapa Salahuddin kita tak boleh bunuh mereka? Sedangkan waktu mereka masuk menguasai Baitul Maqdis, mereka bunuh semua umat Islam kita. Sebanyak 70,000 umat Islam mati terbunuh. Sehingga dikatakan Baitul Maqdis mengalir sungai-sungai darah umat Islam. Sehingga kan di panglima Crusaders itu bila dia berjalan, dia pijak atas mayat-mayat orang Islam sampai terpelus sampai ke lututnya. Terpelus sampai ke lututnya. Kenapa? Kerana mayat-mayat orang Islam semua tempik-tempik di jalan raya. Masya Allah. Dahsyatnya apabila umat Islam dikuasai oleh orang-orang yang tak beriman itu. Tetapi Salahuddin kata tak boleh kita buat macam tu. Kenapa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran. Kalau kita pergi perang, tak boleh kita bunuh orang tua, tak boleh kita bunuh budak-budak, tak boleh kita bunuh padri dan rahib yang duduk dalam tempat mereka beribadat. Tak boleh kita bakar rumah, tak boleh potong pokok, tak boleh bunuh haiwan-haiwan. Kita hanya memerangi orang yang mengangkat senjata atas kita sahaja. Subhanallah, tuan-tuan. Inilah keadilan Islam, ya. Tidak mengikut dengan perasaan. Perasaan marah tapi tak kena tempat, tak betul juga. Walaupun kita marah tapi kalau tak kena tempatnya, tak sesuai. Dan tak boleh diikutkan, itu nafsu. Sebab itulah kita pun bila hidup ni dalam bermasyarakat, kerana kita marah pada seseorang kerana perbuatan bapak dia, mak dia, kita tak boleh marah anak dia pula.
Habis ni ustaz, bapak dia buat kita, itu mak dia. Itu dorang yang buat, bukan anak dia yang buat. Macam tu lah juga tuan-tuan dan puan-puan, kita jagalah ya. Jangan kita ikutkan perasaan emosi. Macam tu juga kita dalam suami isteri ni. Kita meradang sikit dengan isteri kita, kita hempas pintu, pecah pintu, tangkap kita. Tak boleh macam tu, ni ikut perasaan. Macam itulah sebaliknya juga dia, si isteri pun bila marah pada suami, pecah pinggan mangkuk kat dapur tu dah berbanyak kali dah kena tukar. Allah, janganlah ikut perasaan ya. Sebab tu orang yang ikut perasaan ni, nafsu ni, itu adalah orang yang dikuasai oleh nafsu syaitan. Syaitan memang suruh saja kepada kejahatan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Masya Allah, Al-Imam Ibn Atha'illah ni dia memang bijak, orang wali Allah katakan, dan alim ulama. Jadi bila dia bicara tu semua daripada petunjuk Allah. Kau nak jadi orang yang terbuka hijab, kau nak jadi orang yang mengenal Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, tundukkan hawa nafsumu. Dan buangkan sifat-sifat kemanusiaan yang menyalahi sifat kehambaan. Kita hamba. Allah Ta'ala dah takdirkan kita jatuh sakit, terimalah. Allah Ta'ala takdirkan kita kena aksiden, terimalah, dah kehendak Allah. Cuma kita ikhtiar tu ikhtiar, tapi jangan kita, kenapa ni aku sembahyang tak tinggal, kenapa aku sakit, aku buat ibadat tapi kenapa ekonomi aku jatuh, kenapa aku bisnes jatuh. Tak boleh. Itu tak boleh kita merungut. Kita hamba, kita terima, tapi usaha kita jalankan sekadar syariat. Apabila seseorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri dari sifat-sifatnya rendah, bertentangan dengan kehambaan itu, maka pasti ia akan sanggup menerima dan menyambut pimpinan Allah seperti di dalam ayat-ayat Quran atau yang berupa pimpinan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan demikian berarti dia telah mendekati hadrat Allah. Ustaz, macam mana ni kita nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala? Dua jalan. Pertama, kita tundukkan kita punya hawa nafsu kita. Jangan ikutkan hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang sifat kehambaan. Dan yang keduanya, kita patuh perintah Allah Ta'ala. Ikut perintah Allah. Apa yang disuruh dibuat, apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang Allah Ta'ala suka, kita berzikir, kita bangun tahajud, kita baca Quran, kita bersedekah, kita buat. Dan apa yang dicontohkan Nabi SAW, akhlak-akhlak Nabi, cara bicara Nabi, cara pergaulan Nabi, cara perangai Nabi, perbuatan Nabi, kita contohi. Ikut sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Adalah dalam diri Rasulullah SAW tu sebaik-baik contoh bagi kamu, bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan pertemuan pada hari akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana yarjullah wal yawmal akhir. Siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, nak mendekatkan diri pada Allah, maka ambillah Rasulullah sebagai contoh. Itu Allah Taala dah beri jaminan dah tu. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Ikut siapa? Rasulullah SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Akan pasti Allah mencinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita lihat dan kaji dan periksa diri kita. Jangan kita berpuas hati dengan kita punya ibadat zahir kita, tapi nafsu kita masih bermaharaja lillah. Masih lagi malas kita nak beribadat yang sunat-sunat. Masih lagi kita sombong dan megah dengan ibadat kita. Kita rasa lebih baik. Jangan. Ini semua sifat-sifat yang tercela, sifat yang jelek, sifat syaitan mesti kita buang. Dan jangan ada sifat permusuhan dengan orang. Kita dengan manusia mana pun kita rasa sifat kasih sayang. Kenapa? Itulah sifat Rasulullah SAW. Kasih sayang pada semua makhluk. Bukan hanya kepada orang Islam. Kepada semua makhluk. Termasuk manusia dan termasuk juga haiwan-haiwan. Sebab mereka semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kita sayang kepada semua makhluk, termasuk yang bukan beriman pun. Kesian mereka tak beriman. Nanti besok akhirat kesian, nanti mereka kena azab. Doakan, minta Allah berikan mereka pengampunan dan minta Allah Ta'ala berikan mereka hidayat. Kepada orang yang tak beriman, kita nak minta doa untuk pengampunan itu dilarang. Tapi kita minta pada Allah supaya diberikan hidayat pada mereka.
Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan. Hati kita, contohlah sifat kasih sayang. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang yang di bumi, nescaya akan Allah mengasihani kamu. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tak ada sifat belas kasihan, tidak akan dibelas kasihani akan dia. Kita sifat kesian tengok orang miskin ni, kesian orang tu susah, kesian tu anak yatim. Tak apalah, kita bantulah sikit. Ada rezeki kita pun berilah. Bahagian mereka pun kita pun perlu beri. Walaupun mereka tak minta pada zahirnya, tapi mereka mengharapkan bantuan. Sekarang berapa banyak musibah-musibah terkena kepada umat Islam maupun yang tak beriman. Kita bantu mereka seberapa yang terdaya pada diri kita ini. Rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi dengan sifat akhlak yang mulia, sifat akhlak yang baik, dan juga pergaulan kita dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak dan rumah dan jiran-jiran kita, dengan mertua-mertua kita, dan dengan sifatnya kita rajin tahan ibadat pada Allah Ta'ala, inilah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala ya. Sifat ubudiyah, kehambaan, ialah patuh taat terhadap semua perintah dan larangan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan tanpa merasa keberatan. Tak ada soal jawab. Kenapa ustaz ni, kenapa Allah Ta'ala jadikan kita COVID-19 ni? Tak ada soal jawab. Kenapa ni kita ni ibadat pun ibadat tak tinggal, tapi kenapa kita susah? Tak ada soal jawab. Kenapa ni perintah sembahyang 5 waktu ni menyusahkan orang? Tak ada soal jawab. Apa yang Allah Ta'ala perintah, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Itu sifat hamba. Tak ada banyak tanya, tak ada banyak soal, tak ada itu, tak ada ini. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebagai hamba, kita praktikkan diri kita sebagai seorang hamba. Itulah antaranya amalan kita berpuasa. Kita tunduk pada kehendak Allah. Puasa tahan nafsu kita. Tak boleh kita cakap bohong, tak boleh kita buat maksiat, dan kita tahan nafsu makan minum kita. Jadi dengan itu juga dapat kita menahankan kehendak nafsu, dan dengan itu kita lawan nafsu kita. Itulah barulah kita namanya jihad. Jihad yang paling besar sekali kata Nabi SAW ialah jihadun nafs. Jihad melawan nafsu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita sudah mengetahui akan perkara yang penting untuk kita nak membukakan hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, nak mencelikkan mata hati kita untuk melihat kepada kebesaran Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita periksa diri kita, kita cek diri kita, muhasabah diri kita. Sebab tu sebelum kita tidur, kita fikir dulu, apa satu hari aku dah buat, ini aku buat ni salah ni, astagfirullah. Kita taubat pada Allah, minta ampun pada Allah. Kalau kita buat salah dengan orang, besok kita jumpa dia, minta maaf pada dia. Jangan kita lewat-lewatkan. Mati tak kira bila tuan-tuan. Kita ingat mati lambat lagi, tiba-tiba pop, meninggal dah. Habis, tak ada lagi masa nak kita minta maaf. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sedikit daripada tazkirah kita, daripada kita Al-Hikam pada malam ini dapat membawakan kepada kita manfaatnya insya-Allah, dan dapat kita amal dan kita praktikannya. Jadi mudah-mudahan semua kita, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pimpinlah kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami mengaku iman kami lemah ya Allah. Kami mengaku kami banyak melanggar larangan-Mu, banyak kami abaikan perintah-Mu. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan. Kami lemah, kami dhaif ya Allah. Kalau Kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Allah? Kami tak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan alam semesta ini ya Allah. Dari Engkau kami datang, kepada Engkau kami kembali. Tolonglah kami, bantulah kami ya Allah, agar kami mudah tunduk pada perintah-Mu, mengerjakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Rabbana azalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
kuliah malam ini adalah merupakan program dakwah daripada Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Berdermalah tuan-tuan kepada pihak masjid, ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah, dan akaun nombor masjid ada di depan skrin kita ni, maka tuan-tuan dermalahnya seikhlasnya. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dengan itu saya minta maaf banyak kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar itu daripada Allah, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.